Alhamdulillah, pandangan aku bila Mak Kilau ni keluar kan, mula tak sangka cerita ni boleh pergi. Sebab kalau kita tengok cerita sebelum ni, Geran, okeylah Kutipan, lepas tu Syahdan, Mak Kilau ni memang tak jangka. Tapi impact dia Samsul Yusof tu buat memang the bomb lah. Jadi impact daripada filem yang dah boom tu, industri tanjak ni, orang cari tanjak nak pergi tengok Mak Kilau, sangat menggalakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Heri bin Mansur daripada Kajang. Saya adalah usahawan kraft tangan Selangor. Saya dah menceburi dalam bidang seni lipatan tanjak ni daripada tahun 2015 lagi lah. Jadi pada 2014 tu mencuba tengok berjinak-jinak kan. Jadi 2015 tu mula belajar seni lipatan tanjak dengan secara berguru lah. Jadi daripada guru tu kita tahu cara melipat tanjak yang betul. Sebab apabila nak ambil satu-satu ilmu ni, adab berguru tu lebih penting. Itu peringkat awal lah daripada tahun 2015 tu. Alhamdulillah, pandangan aku bila Mak Kilau ni keluar kan, mula tak sangka cerita ni boleh pergi. Sebab kalau kita tengok cerita sebelum ni, Geran, okeylah Kutipan, lepas tu Syahdan, Mak Kilau ni memang tak jangka. Tapi impact dia Samsul Yusof tu buat memang the bomb lah. Jadi impact daripada filem yang dah boom tu, industri tanjak ni, orang cari tanjak nak pergi tengok Mak Kilau, sangat menggalakkan. Yang paling menggalakkan adalah apabila ada company-company yang memang buat tayangan tayangan bersama dengan grup tu lah. Jadi dia orang nak berbusana kat situlah, semua mencari baju, cari seluar, capal, tanjak untuk menonton tayangan Mak Kilau. Dan memang sangat terbaik pada masa ini selepas kita alami pandemik, dan memang meningkatkan jualan para kraft tangan tanjak lah di Malaysia ni. Sebelum kita pergi kepada tanjak, yang paling atas sekali adalah Desta. Apa tu Desta? Desta adalah hiasan kepala. Jadi apa yang kita pakai ni adalah hiasan kepala. Jadi Desta ni ada cabang dia, hiasan kepala ni. Jadi Desta ni tidaklah tertakluk hiasan kepala ni kepada bangsa Melayu saja. Bangsa Cina, Sing ada dia punya Desta, dipanggil Dasta kalau orang Sing. Jadi ada juga dialek kita panggil Deta bahagian Negeri Sembilan. Itu secara umumnya Desta lah. Jadi Desta tu dibahagikan adanya tengkolok, adanya justa, adanya tanjak, adanya getam. Kita nampak bahagian-bahagian. Jadi secara spesifiknya. Jadi hari ini saya nak ceritakan adalah pasal tanjak. Jadi tanjak ni adalah satu, kita kena lipat tanjak ni. Lepas tu ada dia punya lipatan dia, ada karangan dia, ataupun kita panggil ni karangan lah, lambaian dia. Okey. Dan ada simpulan, mesti ada simpul, barulah sifat dia kita panggil tanjak. Kalau tengkolok tu dia tak ada simpulan, dia hanya lilit, dia hanya selit. Itu kita panggil tengkolok. Tanjak ni apa tu tanjak kan? Jadi tanjak ni adalah definisi daripada tanah yang dipijak. Jadi kenapa kita panggil tanah yang dipijak? Sebelum kita nak lipat dia menjadi gunungan tu, dia adalah segi empat sama. Jadi situlah ibarat dia tanjak, tanah yang dipijak. Maknanya kita akan lipat menjadikan gunungan dan akan pakai di kepala. Jadi tanah yang dipijak, kita mengaku yang kita duduk di tanah Melayu. Bolehkah bangsa lain untuk makan tanjak? Jawapan dia boleh. Jadi bermakna bangsa lain makan tanjak, dia mengaku yang bangsa Melayu itu adalah duduk di tanah Melayu. Jadi bermakna kalau dia makan, dia mengaku kita sebagai penduduk asal di tanah Melayu. Itu secara general apa itu tanjak.
Okey, tanjak ni ada di tanah Melayu ni, negeri sekarang ada dia punya tanjak sendiri lah. Perlis, Putera Kayangan, Pahang, Sekelongsong Bunga ataupun Lam Menyusuh Angin. Jadi ada tanjak dia, tanjak negeri lah. Di Perak Ayam Patah Kepak Jadi ada yang belah kanan ni adalah kita panggil Dendam Tak Sudah. Jadi ini yang dipakai oleh Yang di-Pertuan Agong dan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan lah, Dendam Tak Sudah. Jadi ini adalah lambaian dia menghala ke kanan. Ini yang Agong pakai. Ada kat sini saya nak tunjukkan, dia panggil Solok Timur. Kalau tengok sama kan. Jadi Solok Timur ni dipakai di Negeri Sembilan, dipakai hanya untuk rakyat-rakyat, bukan untuk raja. Jadi kalau kita nak pakai tanjak, tak kisah sebenarnya nak pakai tanjak, tapi jangan pakai Dendam Tak Sudah lah. Dan warna di raja tu kita kena jaga adalah kuning raja macam ni dan putih gading. Jadi elakkan kalau nak pakai tanjak daripada berwarna kuning dan putih gading. Yang lain semua boleh pakai. Apabila kita nak buat tanjak ni, peralatan yang kita perlukan adalah satu kain. Maknanya kain ni kita akan gunakan 35 inci kali 35 inci. Kita boleh gunakan kain cotton yang ada di pasaran, boleh gunakan kain samping, kain meter, apa-apa sajalah. Tapi sebenarnya kain tanjak ni dia ada kain khas dia. Dia segi empat sama dan semua keliling dia adalah bercorak. Tapi sekarang ni, zaman sekarang kita nak cari kain tu susah. Jadi kita gunakan kain apa yang mudah lah, apa yang ada. Jadi kita gunakan kain yang bersaiz 35 inci kali 35 inci. Kita perlukan kain gam, maknanya kain gam. Boleh juga gunakan kertas gam ikut keselesaan. Cuma kelebihan kain gam ni lebih tahan lama. Kertas gam tu lebih cepat rosak lah. Lepas tu kita perlukan alat jahitan lah. Adanya benang, ada jarum. Itu siapa yang tak ada mesin jahit boleh jahit sendiri. Maknanya jahit jelujur saja keliling. Keliling tu lah. Itu saja alat peralatan. Jadi kalau sekarang ni kita memang gunakan kertas gam lah. Zaman-zaman dulu kain tu dia akan gunakan kanji. Maknanya lepas kita kain yang sama, segi empat sama tu 35 kali 35 tu, lepas kita cuci tu kita akan kanjikan. Kanji dan kita akan jemur. Jemur dia akan jadi keras sikit, kat situlah kita akan lipat. Sebelum kita nak pergi ke satu acara lah, satu majlis. Tapi habis daripada majlis tu memang lunyai lah, memang akan rosak lah. Jadi kat situlah prosesnya pembuatan tanjak dulu. Sebab zaman dulu semua orang pandai mengarang tanjak. Jadi mudah, dia kanji, nak pergi keluar je baru dia karang. Habis balik rosak balik. Macam itulah. Tapi sekarang untuk lebih tahan lama dan boleh dipakai lama, kita gunakan kain gam. Cara pemakaian tanjak. Biasanya orang kalau dia dapat tanjak je, dia akan cari mana yang paling tinggi. Contoh tanjak saya yang pakai ni, dia akan tengok mana paling tinggi. Jadi ni paling tinggi, dia akan pakai ke depan. Ini yang biasa yang berlaku. Jadi apa-apa tanjak semua akan jadi macam ni. Jadi cara yang sebenar pemakaian adalah, kat sini saya ada bawa ada beberapa jenis simpul. Ni kita panggil simpul ketupat palas. Jadi dia ada pucuk dia. Jadi bila ada pucuk dia, simpul ketupat palas ni telinga kanan kita. Telinga kanan kita letakkan dia pakai di atas telinga kanan. Dan dahi ni lebih kurang daripada dahi ni lebih kurang sejari ataupun 2 jari. Macam ni lah. Jangan kita pakai dongak macam ni. Tak handsome terus kan. Jadi nak handsome tu pakai macam ni, duduk atas telinga kanan. Ni cara yang betul lah. Okey, ni tanjak yang gunakan simpul ketupat palas. Ada juga simpul ni lagi satu, dia panggil garam sebuku. Jadi garam sebuku ni pun sama juga teknik dia. Jadi pakai, tapi yang ini di belakang telinga sedikit.
Jadi gunakan belakang telinga, betul-betul disembunyi belakang telinga. Jadi daripada depan ni tak nampak. Jadi ada juga yang pakai macam ni, tutup telinga. Tak nak lah. Jadi untuk lebih kemas, yang depan ni semua sama. Jangan cari mana paling tinggi, dia duduk kat depan. Kebanyakan yang ni dia nampak tinggi je, ni yang duduk depan. Kali ni kita betulkan cara pemakaian tanjak yang sebenar. Dan lagi satu teknik, ni adalah tanjak Negeri Sembilan. Dia menggunakan simpul dia. Jadi teknik yang ini pun sama juga. Yang ni ada dia punya pucuk dia ni di setentang dengan mata belah kanan. Okey, ni cara pemakaian yang betul lah untuk tanjak jenis-jenis ni. Yang biasa kita jumpa di pasaran adalah tanjak ni solok timbul, simpul garam sebuku dan simpul ketupat palas. Yang inilah kita biasakan supaya pemakaian kita lebih sempurna dan lebih tepat pemakaian dia. Tanjak ni, cara penjagaan dia biasanya yang ada di pasaran kebanyakannya tanjak cotton lah, warna hitam. Kalau warna lain pun sama juga. Penyakit yang warna hitam ni, lepas kita pakai, kita berpeluh. Jadi dia akan ada timbul macam garam-garam. Mana sebab kita berpeluh kan, jadi akan putih. Dia bukan saja kita pakai tanjak, kita pakai cap pun, orang yang biasa pakai cap pun sama juga. Jadi benda ni kali pertama lepas dia kering, kita boleh sapu-sapu macam tu, dia hilang lah. Tapi kalau dah pakai 5-6 kali, nanti dia akan lagi macam nampak buruk sangat. Kalau tanjak tu kita beli dengan dia menggunakan kain gam, bukan kertas kain gam, kita boleh gendam. Mana gendam bentuk yang asal tu, gendam sampai dia keluar, makna kita berus-berus sikit, mana yang kotor tu kita terus jemur. Jemur jangan direct matahari. Makna kita letak kat beranda, sebab bila warna hitam ni direct matahari, dia akan pudarkan warna tu. Okey. Untuk tanjak songkit pula, tanjak songkit ni kita pakai, songkit ni tak boleh dibasuh. Jadi apa cara dia? Kalau berbau kita boleh gunakan Febreze macam tu lah, atau itu yang cara mudah lah. Nak bagi dia wangi sikit, sekarang ni kita ada bukhar kan, ada, kita boleh asapkan, ada kat rumah kita boleh wangikan dia. Makna lepas kita pakai ada peluh, mesti jemurkan dulu, kemudian kita asapkan dengan wangi-wangian lah yang kita suka lah. Itu antara cara penjagaan. Songkit ingat tak boleh dibasuh. Pada peringkat awal, macam mana kita nak mendidik, kita nak memperkasakan lagi pemakaian busana Melayu, tanjak ni kepada golongan muda dan golongan lain lah. Jadi pada peringkat awal, aku ni kasar sikit. Kalau nak pakai tanjak, kita mesti berbusana Melayu, mesti lengkap pada peringkat awal. Tapi satu hari tu ada customer datang ke kedai, lepas tu dia membeli tanjak. Lepas lama-lama dia beli tanjak, dia sebulan kemudian dia datang lagi beli busana Melayu, dan lepas tu dia datang lagi nak belajar silat. Jadi aku dah nampak kat sini, orang kita nak suruh orang bersilat tu, kita tak boleh terus saja. Jadi kena, kalau dia minat dengan tanjak, minat dengan busana Melayu, dia akan cari sendiri, maknanya minat dia tu datang. Jadi itu satu golongan yang rasanya yang baik lah, macam mana kita nak menarik golongan-golongan muda. Dan yang terbaik sekali adalah macam mana kita nak mendidik daripada kecil lagi, mestilah daripada golongan pendidik, cikgu-cikgu. Bila cikgu ni mula pakai di sekolah, anak murid akan datang minat. Sebab dia tengok cikgu dia handsome, cikgu dia smart, jadi anak murid akan minat lah.
influencer-influencer yang ada, artis-artis. Bila kita ada peminat, makna dia akan minat tengok artis-artis kita bertanjak. Itu adalah cara terbaik untuk menarik minat. Dan ahli-ahli politik. Jadi apabila ketua negara kita suka berbaju Melayu, bertanjak, jadi daripada situ golongan-golongan muda atau golongan Melayu-Melayu yang lain akan lebih berminat untuk berbusana Melayu, sekaligus menjadikan tanjak ini sebagai pakaian untuk ke majlis-majlis ataupun di waktu di majlis-majlis ataupun majlis yang bersesuaian. Di bulan kemerdekaan ini, apa kata kita sebagai bangsa Melayu, kita rancakkan lagi pemakaian busana Melayu, tanjak ini kita raikan sehingga kalau boleh sampailah 16 September, sebab kita merdeka 31 Ogos, 16 September kita akan menyambut Hari Malaysia. Dan kalau dapat kita teruskan semarakkan lagi pemakaian busana Melayu ini di hari-hari, kita boleh gunakan pada hari Jumaat, di sembahyang Jumaat ataupun majlis-majlis lagi, dan semarakkan lagi penggunaan hingga kita menyambut Hari Kemerdekaan. Jom kita bersama-sama. Okey, saya nak tunjukkan macam mana kita nak berbusana simple. Kita tak nak orang cakap bila pakai busana ni susah sangat. Okey, nombor satu, kita kena ada seluar. Baju dengan seluar biar berlainan warna. Okey, seluar ni kalau tak ada seluar pesak macam saya, boleh gunakan apa-apa seluar yang boleh tak labuh sangatlah. Macam seluar tablik tu, macam seluar singkat dah. Jadi kita boleh gunakan dengan satu baju Melayu. Kalau tak ada lengan 3 suku, baju Melayu apa yang ada boleh digunakan. Kan? Kita cuba je pakai. Jadi ada satu samping. Samping kalau tak ada samping songkit, kain pelikat pun boleh. Sarung daripada atas. Kepala kain kat belakang. Okey, ini satu cara untuk berbusana. Jadi kita boleh kenakan dengan tanjak. Songkok boleh, tanjak pun boleh. Macam ni pun dah simple dah. Jadi untuk salah satu majlis, kalau kita nak tambah dengan baju layang pun boleh juga, ataupun kita panggil baju hias. Macam ni saya ada. Ada baju hias songkit, mana yang ada. Macam ni pun okey, settle. Kan? Jadi boleh gayakan apa lagi? Ni satu style. Tadi saya dah tunjuk yang kedua. Ada lagi. Kita boleh gunakan cara kita keluarkan. Macam ni pun boleh juga. Tak adalah kita kata sampai mesti kat luar untuk cara berpakaian macam ni. Okey? Okey, ni kain yang saya dah siapkan lah. Jadi kain samping ni, dalam ni ada dia punya interlining lah. Saya gunakan kain gam. Jadi kain segi 4 sama. Jadi kita gunakan lipat dan kita akan jahit keliling dia. Okey. Untuk kita buat, atau kita panggil ni, nama dia kain dasar. Mana kain dasar untuk kita buat tanjak. Okey.
Hari ini saya akan buat tanjak ayam patah kepak negeri Perak. Langkah pertama, kenapa kita gunakan lutut ni? Sebab memang lutut ni, kepala lutut ni adalah saiz kepala kita sendiri. Okey. Siap. Tanjak ayam patah kepak negeri Perak.